Buletin Didik 14 September bersama saya Charles Mohan, salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM akan terus komited menyediakan peluang dan ruang sepenuhnya kepada pelajar berpendidikan khas. Menterinya Datuk Dr. Razi Jidin berkata pihaknya akan terus menambah baik kemudahan infrastruktur yang diperlukan selain mengoptimumkan potensi mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Malaysia ketika ini jelas beliau agak ketinggalan berbanding negara lain dalam memperkasakan pendidikan golongan ini. Namun dengan kesedaran semua pihak khususnya ibu bapa dan sekolah, kekangan itu dapat diatasi dari semasa ke semasa. Bagi memastikan pelajar istimewa ini tidak ketinggalan, kerajaan diharap terus mengutamakan kebajikan mereka khususnya menerusi peruntukan bajet 2023 yang dijadual dibentangkan 7 Oktober depan. Rekod kita tahun SSN tahun 2021 sebagai contoh sebanyak 45 juta, tahun 2022 sebanyak 50 juta, dan kita telah memohon supaya kalau boleh dapat terus ditingkatkan bajet ini, tapi itu terpulang kepada Kementerian Kewangan. Apa yang paling penting, we have to keep pushing untuk pendidikan khas ini supaya kelompongan yang tertinggal lama dahulu ini dapat kita penuhi dan ruang-ruang dapat kita isi bagi memastikan lebih banyak sekolah dapat menawarkan program pendidikan khas ini. Beliau berkata demikian sempena majlis penutup Kejohanan Olahraga Pendidikan Khas peringkat kebangsaan kali ke-20 di Stadium Nasional Bukit Jalil Ibu Negara siang tadi. Kejohanan ini merupakan pertandingan sukan olahraga bagi murid berkeperluan pendidikan khas MBPK yang cemerlang di peringkat negeri untuk bersaing di peringkat kebangsaan. Pengelolaannya setanding dengan Kejohanan Anjuran Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM. Kategori dipertandingkan merangkumi masalah pembelajaran, ketidakupayaan pendengaran dan penglihatan peringkat rendah dan menengah membabitkan sekolah pendidikan khas, program pendidikan khas integrasi dan program pendidikan inklusif. Sebanyak 130 acara dipertandingkan dengan penyertaan 509 atlet, 16 kontingen dan 126 guru. Edisi kali ini menyaksikan Muhammad Nazri Hazim Mohan dari Kuala Lumpur muncul olahragawan terbaik. Olahragawati terbaik pula menjadi milik Nur Hidayah Muhammad Izzahar dari Terengganu. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Agama Kimanis tersenarai dalam 10 sekolah terbaik Sijil Pelajaran Malaysia SPM dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM tahun 2021 peringkat negeri Sabah. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Alamin yang berkesempatan menghadiri dan menyempurnakan Iktifal Anugerah Cemerlang tahun 2021 di sekolah itu berkata pencapaian itu sangat membanggakan. Menurutnya, sekolah itu turut tersenarai sebagai 10 sekolah terbaik peringkat kebangsaan kategori bahagian pendidikan Islam BPD bagi keputusan STPM 2021. Pencapaian berikut diraih meskipun sekolah pada ketika itu menghadapi cabaran hebat ekoran pandemik COVID-19. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad juga menasihati guru khususnya yang mengajar subjek bahasa Arab untuk memberi penekanan terhadap penguasaan dari segi bahasa, penulisan dan komunikasi. Ia dikatakan dapat menjadi bekalan untuk pelajar apabila berjaya melanjutkan pengajian di peringkat universiti kelak. Siapa wakil Malaysia ke pertandingan kemahiran belia ASEAN dan kemahiran dunia bakal terjawab esok. Mereka akan dipilih dalam kalangan 313 pelajar dari 33 buah politeknik seluruh negara yang menunjukkan kemahiran masing-masing dalam pertandingan PolySkills 2022. Pertandingan membabitkan 29 bidang kemahiran termasuk teknologi, drone, geometrik, pembinaan digital, elektronik dan megatronik diadakan di 3 politeknik di Johor. Selepas 2 tahun ditangguhkan akibat COVID-19, pertandingan PolySkills 2022 kembali dianjurkan selama 5 hari bermula 11 September lalu. Ia khusus untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang pendidikan dan latihan vocational TVET. PolySkills ke-7 anjuran Jabatan Pengajian Politeknik dan College Community ini berlangsung di Politeknik Ibrahim Sultan, Politeknik Mersing dan juga Politeknik Metro Johor Bahru. Penyelarasnya, Farid Jaafar berkata, sebagai institusi peneraju TVET negara, pertandingan ini diharap dapat melahirkan lebih ramai graduan berkemahiran tinggi sekaligus memenuhi kehendak industri.
Penyertaan kita untuk Poliskir ini adalah sebenarnya untuk penyediaan pasukan Politeknik Malaysia ke World Ski Malaysia Belia yang insyaAllah akan diadakan pada tahun hadapan di Lembah Kelang. Dan untuk sejarah kita pun, kita memang membawa pelajar-pelajar kita yang kita pilih daripada platform Poliskir ke peringkat WSMB, dan pada tahun ini kita ada lebih kurang 33 penyertaan daripada Politeknik Malaysia untuk peringkat akhir World Ski Malaysia Belia pada tahun inilah. Bagi tenaga pengajar dan peserta, program ini memberi peluang kepada pelajar memperagakan bakat dan kemahiran dalam bidang masing-masing. Kita memang sangat menggalakkan pelajar untuk masuk ke pertandingan-pertandingan yang dianjurkan, sama ada Poliskir ataupun pertandingan-pertandingan luar yang lain lah. Okey. Sebab pelajar ini bila kita adakan pertandingan seperti ini, mereka perlu membuat latihan intensif. Bila latihan intensif yang dilaksanakan di antara jurulatih dan pelajar, memang kita dapat lihat dari hari pertama pelajar masuk untuk training hingga akhir pada hari pertandingan, kita nampak ada improvement. Sebagai seorang pelajar, pertandingan ini banyak membantu saya dari segi pendedahan sebagai pekerjaan pemandu pelancong ni lah, bukan setakat pendedahan ilmu tentang cara menjadi seorang pelancong, cara kita tahu cara sebenarnya pemandu pelancong ni, susahnya dia, kita nak timbang ilmu macam mana, semua tu. Alhamdulillah setakat ni baik juga. Bagi saya pertandingan ni, saya first time tahu masuk benda ni. Lepas tu saya first time sebab gubah bunga ni saya tak tahu pun. Lepas tu saya kena tarik nama. Jadi saya pun rasa saya suka bunga. Jadi bolehlah saya masuk benda ni, gubahan bunga. Rasa elok lah sebab kemahiran lagi meningkat, kemahiran menggubah bunga. Daripada kita tak tahu, yang tu sikit je, yang ni tak boleh buat macam ni, tak boleh macam ni, tiba-tiba memang kena buat betul-betul lah. Johan bagi setiap kategori akan dinilai oleh barisan juri berpengalaman. College Vocational Gombak sekali lagi membuktikan bakat pelajarnya apabila berjaya meraih tempat ketiga di Festival Tari Malaysia Peringkat Negeri Selangor 2022 baru-baru ini. Pertandingan yang dianjurkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu bagi memberi peluang dan ruang kepada golongan belia menonjolkan bakat masing-masing dalam bidang tarian. Selain itu, KB Gombak turut memenangi anugerah busana rampaian tradisional terbaik. Menurut Ketua Gombak Vocational of College GBOC Tari Production, Aiman Danish Kamarul Nizam, kemenangan itu semestinya amat membanggakan kerana ia adalah yang pertama bagi mereka di pentas profesional. Perasaan lepas menang ni amat gembira sebab setelah banyak pertandingan yang kami masuk, ini adalah pertama kali kami menang di peringkat ataupun pentas yang besar seperti ini. Untuk tarian rampaian mungkin tak sukar bagi kami sebab itu adalah tarian tradisional Malaysia. But yang sukar adalah tarian etnik bagi kami sebab adalah pertama kali untuk kami mempersembahkan tarian etnik. Tambah yang dipertua YDP Majlis Perwakilan Pelajar NPP itu, kerjasama dalam pasukan jelas kelihatan melalui kesungguhan dan komitmen penuh dari setiap ahli mengorbankan cuti semester demi menjalani latihan. Meskipun mengambil diploma kesetiausahaan pentadbiran, Aiman Danish berkata minat terhadap bidang tarian tidak menjadi penghalang baginya untuk turut berjaya dalam pelajaran. Dalam pada itu, pengarah KB Gombak Nur Hayati Abdul Rahman berkata Festival Tari Malaysia adalah acara berprestij bagi penari profesional. Kami dijemput sebab JKKN tahu kami ni ada budaya seni lah di sini kan, ada aktiviti seni, kita ada teater, kita ada tarian. Jadi bila dijemput, pelajar kami berminat untuk menyertai. Jadi kami merupakan satu-satunya mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia dalam festival tari tersebut. Walaupun kami ni bukan core business kami menari, kami ni hanya aktiviti pelajar, kita dapat duduk sebaris dengan penari-penari profesional yang lain.
Selain itu, dia turut menekankan KV merupakan institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET di bawah KPM yang menawarkan pelbagai cabang kursus buat pelajar lepasan SPM dan setiap KV menawarkan program yang berbeza. Antaranya ialah kemahiran dalam bidang teknologi, hospitality, pertanian dan perniagaan. Bersua kembali. Ke arah mencukil potensi dan kemahiran murid berkeperluan pendidikan khas, Pejabat Pendidikan Daerah PPD Petaling Perdana menganjurkan karnival kesenian kemahiran dan keusahawanan pendidikan khas selama 3 hari. Karnival Kesenian Kemahiran dan Keusahawanan ini diadakan di Kompleks PKNS Shah Alam yang bermula dari 13 September dan berakhir esok. Sebanyak 44 sekolah menengah dan sekolah rendah terbabit dengan program Panitia Pendidikan Khas menyertai karnival ini. Objektif pertama yang kita nak adakan karnival adalah untuk mencungkil bakat murid-murid pendidikan khas melalui pelbagai aktiviti. Murid-murid pendidikan khas ini mempunyai bakat yang tersendiri dan mempunyai kreativiti yang berbeza daripada orang lain. Di situ yang kita nak mencungkil bakat melalui program ini selama 3 hari. 8 aktiviti diadakan termasuk pertandingan menyanyi kod tangan, pertandingan solikan pengantin, dekorasi kek, pameran dan jualan makanan. Ia melibatkan penyertaan seramai 46 orang murid. Saya rasa gembira dan sangat happy. Kenapa awak rasa happy dapat jual-jual? Sebab boleh jual-jualan dengan kawan-kawan dengan semua cikgu. Hari ini saya okey dan seronoklah best. Sebab program ni memang bagi saya settle best lah. Okey, kita boleh belajar apa yang kita nak sampaikan. So kita rasa tu je lah. Walaupun 2 tahun karnival ini tidak dapat dilaksanakan akibat COVID-19, ramai berharap ia akan dapat diteruskan demi memberi manfaat kepada murid-murid. Sebuah terowong masa dibina di Sekolah Kebangsaan Belanja dekat Parit, Perak sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia yang bakal disambut lusa. Selain maklumat berkaitan kenegaraan, terowong tersebut turut dipamerkan dengan peralatan-peralatan lama yang tidak pernah dilihat oleh murid sekolah. Menurut guru besarnya Adnan Murad, tema sambutan bagi tahun ini ialah Infodeka yang mana membolehkan murid-murid untuk meneroka sendiri mengenai sejarah tanah air. Kalau kita tengok hiasan sekolah ni pun dia lebih kepada maklumat untuk murid teroka, memperoleh maklumat daripada segala info yang telah disediakan oleh guru-guru. Kami buat maklumat berkaitan dengan terowong masa, kemudian nostalgia peralatan barang-barang lama dan juga info berkaitan dengan pejuang-pejuang kemerdekaan yang memerdekakan tanah Melayu pada masa dahulu. Tampaknya antara barangan yang dipamerkan dalam terowong masa ialah mesin getah, basikal, telefon, mesin taip, setereka dan juga mesin jahit. Jelasnya pihak sekolah dengan kerjasama ibu bapa murid-murid turut membina replika mercu tanda negara seperti bangunan parlimen dan juga menara berkembar Petronas dengan menggunakan bahan-bahan terpakai. Katanya lagi, selain itu muridnya juga mengambil bahagian dalam menceriakan persekitaran sekolah dengan membina jalur gemilang dan bendera negeri Perak bersaiz besar dengan menggunakan kotak telur. Sementara itu, menurut murid yang ditemui, terowong masa yang disediakan membolehkan mereka mengetahui peralatan-peralatan yang digunakan oleh generasi terdahulu sebelum wujudnya peralatan yang digunakan sekarang. Ada di antara barang-barang yang dipamerkan tidak pernah dilihat oleh mereka. Terowong masa tu kita dapat macam tengok benda dari zaman dulu sampai sekarang. Banyak benda macam baru tahu. Ya. Ya. Contoh mesin jahit. Contoh macam mesin jahit, radio. Ada tunjuk barang-barang lama, lepas tu bezakan dengan barang baru. So
So barang lama contoh? Contoh macam setrika lama dengan setrika baru lain. Lain lah. Setrika lama tu baru pertama kali tengok. Sebelum ni tak pernah tengok? Tak pernah tengok lagi. Meskipun dikategorikan sebagai sekolah kurang murid, Dekorasi Merdeka dan Hari Malaysia pada tahun ini yang bertemakan Infodeka telah membolehkan sekolah tersebut merangkul tempat kedua dalam pertandingan Bulan Kemerdekaan peringkat negeri Perak kategori sekolah. SK Belanja mempunyai seramai 101 orang murid dari prasekolah sehinggalah tahun 6 dengan 12 orang guru. Golongan belia khususnya pelajar sekolah wajar diberi pendedahan luas mengenai usaha dan pendekatan pembersihan pantai dan penanaman pokok selaras dengan agenda global 2030 Sustainable Development Goals SDG. Pendekatan itu mampu direalisasikan dengan pembabitan pelajar sekolah dengan program anjuran pihak berkuasa tempatan PBT, antaranya menerusi program pembersihan pantai sempena sambutan Hari Pembersihan Pantai Antarabangsa yang menerima sambutan menggalakkan daripada pelajar sekolah, komuniti setempat dan kaki tangan PBT di daerah Kuala Langat. Program bertemakan #SeeTheChange dianjurkan Majlis Perbandaran Kuala Langat diadakan untuk tahun ke-5 sejak 2017. Idea cetusan yang amat mulia Tengku Datin Paduka Setia Zata Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj ini dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu penanaman 50 anak pokok tanjung di sekitar dataran Pantai Morik Baharu dan seterusnya membersihkan Pantai Morik. Kita acap kali ditegur kerana Malaysia ni suka buang sampah mata-mata, etc. lah. Jadi kita nak terapkan bahawa golongan-golongan muda, remaja kita peka tentang perkara ini. Dan pembersihan pantai adalah tempat yang bagus untuk memulakan aktiviti. Melalui program sebegini, ia diyakini mampu memberi impak kepada usaha membendung permasalahan semasa alam sekitar yang berkaitan dengan perubahan suhu, pencemaran laut dan darat serta aktiviti salah guna dan penerokaan alam semula jadi yang tidak bertanggungjawab. Rakan strategik seperti lembaga hasil dalam negeri juga turut serta berganding bahu menjayakan program ini sebagai usaha berterusan memberi kesedaran kepada generasi muda dalam menjaga khazanah alam sekitar. Bakal-bakal yang menjadi rakyat yang dewasa nanti. So mereka lah yang akan enjoy apa yang kita lakukan sekarang. So, kita mungkin lama tak hidup kan, tetapi diorang yang akan mewarisi negara kita, dunia ini. Selain LHDN, Lembaga Urus Air Selangor, Pejabat Pelajaran Daerah Kuala Langat, Geng Peduli Sampah dan My Clean Beach turut menjayakan program ini. Pulau Orang Utan, Bukit Merah di Baganserai Perak akan terus dikekalkan sebagai pusat penyelidikan spesies primat itu di Semenanjung Malaysia. Sehingga kini, pusat itu telah memberi manfaat kepada lebih 15,000 pelajar daripada pelbagai peringkat pengajian, termasuklah bagi menjalankan latihan dan penyelidikan. Matlamat itu antara yang menjadi fokus perbincangan meja bulat anjuran Yayasan Pulau Orang Hutan Bukit Merah YPOUBM tahun ini. Persidangan 3 hari itu menghimpunkan 50 peserta dari institusi pengajian tinggi IPT, agensi kerajaan serta syarikat korporat. Kita cuba memahami, mempelajari kelakuannya, kesukaan makanan apa, kesihatannya. Alhamdulillah dalam masa 14 tahun ramai pelajar kita macam yang Ubah sebut tadi memahami, mengkaji, mengenali. Berkeluasan 14 hektar, pusat yang diwujudkan 22 tahun lalu itu kini mempunyai 15 ekor orang hutan Borneo atau nama saintifiknya Pongo pygmaeus. Dari semasa ke semasa, terdapat orang hutan yang telah dikembalikan ke habitat asal di Sabah dan Sarawak. Kerjasama kepakaran turut dijalinkan dengan IPT tempatan dan antarabangsa seperti Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Sains Malaysia USM dan Kyoto University dari Jepun. Ia meliputi kerjasama menerusi latihan industri, bengkel veterinar serta program penyelidikan haiwan terbabit. Pihak berkuasa tempatan di Lille, Perancis secara berperingkat mengubah landscape sekolah-sekolah di bandar itu untuk menjadi lebih mesra alam. Objektif utama menurunkan suhu ketika musim panas.
Projek jangka panjang ini adalah susulan kempen penanaman pokok dan tanaman lain yang bermula pada musim panas tahun lalu. Menurut Timbalan Datuk Bandar Lila, Charlotte Brun, kesan dan reaksi yang diterima pihaknya sangat positif menyebabkan mereka meneruskan kempen itu. Bahan tah yang digunakan di taman permainan di sekolah dialihkan dan diganti dengan tumbuhan semula jadi. Guru besar sekolah mengakui ketika gelombang haba memuncak Jun lalu, mereka dapat melihat hasilnya di mana kini pelajar boleh beriada di luar kelas kerana suhu yang tidak terlalu panas. Batu bata dan simen juga diganti dengan bahan kayu dan buloh yang lebih mesra alam. Air hujan yang ditadah ke bawah tanah pula membolehkan udara di sini menjadi lebih sejuk. Ketika ini, 7 sekolah rendah telah diubah suai daripada keseluruhan 79 di seluruh Lila. Okey, sekarang saya akan tunjukkan basic-basic dodgeball, iaitu pertama sekali adalah throwing, iaitu balingan. Okey. So ni teknik throwing kan? Bersuk kembali, kita beralih ke berita sukan. Misi pemburuan pingat emas di Tamasya Sukma MSN 2022 telah bermula hari ini menyaksikan 9 pingat emas ditawarkan menerusi 2 jenis sukan iaitu berbasikal dan wushu. Dan Siti Nur Adiba Akmal Muhammad Fuad menjadi pemenang pertama pingat emas edisi ke-20 itu apabila menjuarai acara Lumba Basikal Lebuh Raya ujian masa individu wanita. Kejayaan pelumba Johor itu diiringi kemenangan rakan sepasukan Muhammad Nur Aiman Rusli dalam kategori lelaki untuk memastikan Johor menyapu 2 emas pada hari pertama saingan. Siti Nur Adiba Akmal Muhammad Fuad melakar catatan 44 minit 25.801 saat untuk memastikan kontingen Johor memenangi emas sulung pada edisi ke-20 itu. Dia berjaya memintas 5 pelumba di hadapannya untuk menghabiskan kayuhan sejauh 29.7 km. Pingat perak diraih wakil dari negeri Perak, Nyo Chi Hui, beza 1 minit 26.806 saat dan melengkapkan podium wakil Terengganu 46 minit 25.155 saat. Saingan lelaki yang berlangsung selepas itu pula menyaksikan jarak kayuhan sejauh 39.9 km. Pilihan utama Muhammad Nur Aiman Rusli muncul juara dengan masa 53 minit 8.865 saat. Juga emas kedua kontingen Johor menerusi sukan berbasikal. Tempat kedua menjadi milik Terengganu Ki Zigi dengan perbezaan 35.221 saat, sementara pingat gangsa pula diraih oleh pelumba Perak Muhammad Yusri Syahari. Dalam pada itu, menjelang 2 hari lagi upacara pembukaan rasmi Sukma MSN 2022, pagi tadi berlangsung upacara simbolik menaikkan bendera kontingen Sukma di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di Bangi. Majlis dihadiri pengurusi Jawatankuasa Pengelola Sukan Malaysia Sukma MSN 2022, Datuk Jana Santiran Munian. Beliau mengucapkan selamat datang kepada semua 15 kontingen selain berterima kasih kepada UKM yang menjadi perkampungan sukan terbesar bagi penganjuran Sukma edisi ke-20. Datuk Jana yang juga Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan KBS menggesa semua atlet yang bertanding untuk mempamerkan semangat kesukanan tinggi sepanjang Tamasya. Sukma jelasnya sebagai platform terbaik untuk atlet mengembangkan kerjaya masing-masing ke pentas antarabangsa. Majlis perasmian dan penutup Sukma dijadual pada 17 dan 24 September dan akan diadakan di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak Dektar. UKM menjadi perkampungan sukan utama dengan menempatkan 4,203 atlet. Paparan pameran seni di sebuah muzium baru di New York mengakhiri buletin didik hari ini. Saya Charles Mohan. Salam hormat dan kita jumpa lagi.